Selamat sejahtera murid-murid, berjumpa lagi kita dalam tajuk Pendidikan Moral tingkatan 2. Hari ini cikgu akan mengajar unit 3 iaitu tanggungjawab diri terlaksana hidup semakin bahagia. Baik, sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya, adakah semua murid sudah siap membuat nota untuk unit 1 dan unit 2? Adakah murid telah menjawab soalan-soalan yang telah cikgu beri? Okey, untuk jawapan, nanti cikgu akan berikan jawapan untuk unit 1, unit 2 dan unit 3 pada minggu seterusnya. Ya. Baik, pada minggu ini, dalam unit ini kita akan belajar mengenai tanggungjawab diri. Kemudian cara melaksanakan tanggungjawab diri. Ketiga, kepentingan menjalankan tanggungjawab diri. Keempat, kesan mengabaikan tanggungjawab diri. Kelima, perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri. Dan yang akhir sekali, merealisasikan tanggungjawab diri dalam kehidupan seharian. Baik, jika kita lihat tajuk tanggungjawab diri ini, kita akan jumpa dalam pendidikan moral, dalam PJPK, ya, yang mana tanggungjawab diri ini satu tajuk yang agak mudah, ya, yang melibatkan tentang diri kita. Baik, tahukah anda bahawa selain melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan, keluarga, masyarakat dan negara, anda juga mempunyai tanggungjawab kepada diri sendiri. Antara tanggungjawab diri yang perlu dilaksanakan termasuklah tanggungjawab menjaga kesihatan diri, menjaga keselamatan diri dan tanggungjawab terhadap masa hadapan sendiri. Baik, kita lihat cara menjaga kesihatan diri. Baik, yang pertama, ini aktiviti bersenam, ya, mengeluarkan peluh, ya, untuk menjadikan diri kita sihat. Yang kedua, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni maksudnya kita tidur daripada pukul 11 malam dan kita bangun pada pukul 6 pagi, ya. Itu cukuplah tu, 6 jam, 7 jam, ya, bagi pelajar. Baik, seterusnya makanan seimbang, ya. Daripada segi zat makanan cukup, ya, kepada tubuh badan kita. Baik, cikgu nak pelajar salin bahagian ini. Okey. Baik, seterusnya cara menjaga kebersihan diri. Mandi sekurangnya 2 kali sehari, pakaian kena bersih, ya, gosok gigi dan berkumur setiap kali selepas makan, potong kuku, tangan dan kaki yang panjang. Okey. Sekarang ni kita dalam keadaan dilanda oleh wabak COVID-19, ya. Okey, kita dituntut untuk menjaga kebersihan diri dengan betul, ya, iaitu pertama sekali kita kena tutup mulut dan hidung kita menggunakan topeng muka, selalu basuh tangan, ya, dengan sabun. Pakaian yang telah kita pakai untuk keluar pada rumah tu, kalau boleh balik kita terus basuh. Banyak duduk di rumah, jangan keluar, ya. Itu adalah antara aktiviti cara menjaga keselamatan dan kebersihan diri. Baik, seterusnya kita tengok cara menjaga keselamatan diri. Pertama kat sini, kalau dalam gambar ni kita tengok, tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenali, tidak mendedahkan maklumat diri di internet, ya. Sekarang ni murid-murid selalu menggunakan internet untuk belajar. Jadi jangan dedahkan maklumat diri, contohnya nombor kad pengenalan, nombor akaun kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya, kecuali kalau guru suruh masukkan maklumat dalam APDM, ya, yang itu murid kena isi dengan betul, sebab
untuk mendapatkan sebarang bantuan seperti beasiswa dan sebagainya, guru-guru akan merujuk kamu melalui APDM, siapa yang layak atau siapa yang tidak, ya. Tidak berjalan bersendirian pada waktu malam. Sekarang kita tidak dibenarkan keluar pada waktu malam, ya. Kalau ditangkap oleh polis akan dikenakan compound RM1,000, ya. Kemudian berdiri di jarak yang selamat. Ini kalau menunggu kereta api lah, ataupun kita menunggu bas pun kita kena berdiri di jarak yang selamat. Okey, kemudian kita tengok cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai murid, ya. Okey, sekarang ni kita tak ada datang kelas, kita belajar secara PDPR, secara online. Jadi ada beberapa dalam ni, ini kebanyakannya adalah mengenai tanggungjawab murid di sekolah, ya. Okey, memberikan perhatian penuh semasa guru mengajar di dalam kelas, ya. Kalau dalam online pun murid kena memberi perhatian yang penuh. Seterusnya, melibatkan diri dalam aktiviti pelajaran, ya. Contohnya murid yang ada sedang online ni sedang melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Bagi pelajar ataupun murid yang tidak dapat untuk online pada hari ini, boleh juga tengok video yang akan cikgu masukkan ke dalam grup kelas kamu, ya. Okey, kemudian melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum, mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah, tidak melibatkan diri dalam aktiviti negatif, tekun dalam menyiapkan tugasan dan projek yang diberikan oleh guru, ya. Okey, seterusnya, okey, kita tengok kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri, ya. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu yang ini murid kena salin rajah ni, ya. Rajah ni. Okey. Baik. Kepentingan tanggungjawab diri yang pertama iaitu menjaga kesihatan diri. Okey. Baik, di sini supaya badan menjadi sihat dan cergas, dan yang kedua, penyakit dapat dijauhi. Ini amat penting. Sekarang ni kita kena jaga diri kita dengan baiklah, ya. Kita jaga kita, ya. Kemudian menjaga keselamatan diri, tidak mendedahkan diri kepada bahaya. Kemudian menjaga maruah diri, ya. Seterusnya, melaksanakan tanggungjawab sebagai murid. Murid dapat berdikari. Okey, berdikari ni maksudnya walaupun dalam keadaan sekarang murid tak dapat datang ke sekolah, tetapi murid masih lagi boleh belajar. Murid ada buku teks, murid tolong baca buku teks, ya. Baca buku teks, sebab dalam buku teks tu juga perkara-perkara yang akan diajar di sekolah. Seterusnya, masa hadapan lebih terjamin, ya. Itu melaksanakan tanggungjawab diri sebagai murid. Okey, seterusnya, kesan mengabaikan tanggungjawab diri. Ini kita tidak menghiraukan tentang diri kita. Apa yang akan terjadi? Masa hadapan akan terjejas, ya. Kita tak nak membaca buku, tak nak belajar bersungguh-sungguh. Jadi masa hadapan kita terjejas, maksudnya kita tak dapat menyambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Kita tak dapat cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, dan sebagainya. Kemudian kemalangan. Kalau kita mengabaikan tanggungjawab diri, akan berlaku kemalangan, ya. Contohnya kita kita berjalan di tepi jalan raya, tetapi tak memandang, ya, kereta yang menghala ke arah kita, ya. Itu juga bahaya. Obesiti maksudnya berlebihan berat badan, ya. Bila kita makan dengan banyak, maksudnya kita mengabaikan tanggungjawab kita, ya. Boleh berlaku kecederaan, menjadi mangsa culik, ya. Kemudian maruah diri tercemar, diri dipandang rendah, mudah mendapat penyakit, ya. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Okey, kita terus pergi kepada muka surat 30.
Ini kita ada sedikit latihan yang murid kena buat, ya. Baik, kita tengok rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh salah laku yang dilakukan oleh murid di sebuah sekolah. Ya, contoh salah lakunya ialah merokok, ponten sekolah dan membuli. Baik, soalan dia, adakah murid tersebut melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik? Ya, mengapa? Kalau kita tengok, ini bukan tanggungjawab diri, ini maksudnya dia telah mengabaikan tanggungjawab diri. Jadi contoh jawapan dia, adakah murid tersebut melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik? Tidak, ya. Tidak. Murid telah mengabaikan tanggungjawab diri dengan melakukan aktiviti negatif seperti merokok, ponteng sekolah dan membuli. Itu contoh jawapan, ya. Cikgu bagi contohlah cara untuk menjawab soalan, ya. Okey, seterusnya cikgu nak kamu jawab soalan nombor 2. Apakah tanggungjawab diri yang sepatutnya dilaksanakan oleh murid tersebut? Yang ketiga, terangkan kepentingan anda melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik. Dan yang keempat, huraikan nilai yang sepatutnya anda amalkan untuk melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik. Okey, baik. Cikgu tadi masih lagi belum menerangkan nilai, ya. Okey, dalam unit 3 ini nilai yang berkaitan ialah yang pertama bertanggungjawab, ya. Yang kedua berdikari, ya, melakukan pekerjaan dengan sendiri. Yang ketiga kasih sayang, ya, bagaimana kita menyemai rasa kasih sayang pada diri sendiri, ya, dan juga kepada keluarga. Seterusnya berhemah tinggi, ya, berhemah tinggi, berbudi pekerti, ya, mengikut peraturan. Dan nilai yang kelima ialah harga diri, iaitu nilai yang menjaga maruah diri kita agar sentiasa terpelihara. Jadi sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu seterusnya untuk unit yang keempat pula. Bye.